Asri tak tahu sama ada kulit dia hitam ataupun dia berbulu hitam. Tapi yang Asri pasti, mata dia merah menyala, tengah pandang ke arah Asri dengan keadaan yang macam syak pacam, tak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Pustaka Seram. Pada kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang diceritakan oleh saudara Asri, Peronda Kilang. Sebelum saya mulakan kisah ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini bagi saya tambah bersemangat untuk cover kisah seram anda semua. So, kisah ini berlaku ketika Asri ini mula-mula dia dapat kerja dekat sebuah kilang kayu. Kilang kayu tu agak besar dan mempunyai ramai pekerja-pekerja asing kan. Pegawai keselamatan dia pun ramai. So, minggu yang pertama dan minggu yang kedua, Asri ini di dalam fasa training. Dia dalam fasa training untuk dia mengenali selok-belok keadaan dalam kilang mahupun di luar kilang. So minggu pertama dengan minggu kedua tu memang Asri dia untuk mengetahui selok-belok dalam kawasan kilang tu lah, menyeluruh. So masuklah minggu ketiga, barulah Asri ini menjalankan tugas dia sebagai pegawai keselamatan yang sebenar. So minggu ketiga tu, untuk tugas pegawai keselamatan, dia ada dua shift. Shift siang dan shift malam. Shift siang dia 2 orang, dan shift malam dia 3 orang. Kebetulan Asri ni dia kena shift malam, so 3 orang minggu yang ketiga tu kan. So malam pertama Asri ini ditemani oleh rakan dia untuk pergi ke setiap checkpoint. Seluruh kilang tu dia ada 6 checkpoint. So malam pertama dan malam kedua Asri ditemani oleh rakan dia untuk tunjukkan dekat mana checkpoint dia kan, sampai 6. Okeylah, masuklah malam ketiga. Malam ketiga barulah benar-benar Asri pergi ke setiap checkpoint itu bersendirian, berseorangan, tanpa ditemani oleh rakan-rakan setugas dia. So setiap giliran yang pada shift tu, setiap sejam dia akan bergilir-gilir untuk pergi buat rondaan dekat dalam kilang tu. So kenalah sampai turn Asri dalam pukul 1:30 pagi. Asri kena jalankan rondaan dia secara berseorangan. Tapi rakan-rakan setugas Asri ni kata, kau pergilah naik motor kan, sebab diorang ni memang pergi naik motor ronda kilang kayu yang agak besar. So Asri ni kata, tak apalah, dia nak jalan kaki, nak exercise kan, konon-kononnya nak exercise kan malam-malam kan. Kawan-kawan dia pun kata, okey tak apalah. Asri ni pun mulakan tugas dia. Tugas dia yang pertama, bersendirian untuk pergi ke setiap checkpoint yang ada 6 checkpoint tu dengan keadaan berjalan kaki. So Asri pun mulalah menjalankan tugas dia menuju ke checkpoint pertama. Sampai checkpoint pertama, Asri diiringi oleh beberapa ekor anjing. Anjing tu dia memang anjing kat situ, tak tahulah anjing, mungkin kilang punya anjing untuk sama-sama jaga kawasan kilang kan. Dia tak kacau pun, dia cuma ikut je. So Asri pun tak ada masalah lah. Dia pun teruskan perjalanan dia sampai ke checkpoint kedua. Anjing tu masih ada lagi, masih ikut Asri kan, okey je, tak ada apa-apa masalah. Bila Asri teruskan perjalanan dia menuju ke checkpoint ketiga, anjing dia yang ikut dia tadi tu, 2-3 ekor anjing yang ikut dia tadi tu, Asri tengok dah tak ada anjing tu. So Asri pun kata, tak apalah, anjing tu dah malas aku nak ikut kan. Tak apalah, Asri pun meneruskanlah perjalanan dia menuju ke checkpoint ketiga. Dekat sampai pertengahan, dah nak sampai ke checkpoint ketiga tu, tiba-tiba anjing yang tadi ikut Asri tu, sekarang dia dah tak ikut, menyalak bising dan semacam
macam bagi amaran kan. Macam bagi amaran. So Asri mula rasa lain dah. Asri dia mula rasa lain. Dia dah rasa macam tak sedap hati dah kan. Kenapa pula anjing ni tiba-tiba menyalak, bunyi-bunyi bising macam ni kan. Tak apalah, Asri pun pergilah menuju ke checkpoint ketiga. Sampai je checkpoint ketiga, Asri ni dia akan kunci jam dekat checkpoint tu. So dia pun kuncilah jam dekat checkpoint ketiga tu. Elok dia nak beredar je, hujung-hujung mata dia nampak macam ada seseorang tengah berdiri dekat hujung pagar. So checkpoint ketiga ni dia dia di antara hujung kilang dengan hutan paya. So seberang pagar tu dah hutan paya. So dekat hujung pagar tu, dalam lebih kurang dalam 30 meter lebih kurang macam tu, Asri nampak macam ada orang berdiri. So Asri ni dia sebagai seorang pegawai keselamatan, dia nak tahulah siapa tu kan. Sama ada mungkin pekerja asing juga kan, Nepal ke Indon ke Bangla ke apa-apa lah kan. So dia nak pastikan siapa yang berdiri dekat situ kan. So dalam keadaan cuaca yang agak gelap sama-sama tu, masih ada lagi cahaya bulan, tapi Asri tak puas hati, dia nak pergi tengok juga. Dia pergi dekat sikit, lepas tu dia ambil torchlight dia. Dia nak buat pastian, dia ambil torchlight dia pun suluh. Dia suluh, dia nampak pocong tengah berdiri tegak. Berdiri tegak kat situ, tengok dia. Asri pun terperanjat. Dia terperanjat, tapi muka dia tak nampak. Tapi dia punya sarung gula-gula dia tu lusuh. Ikatan yang kat atas kepala dia pun panjang. Orang kat situ kata jenis ni jenis lama, orang lama punya kan. So Asri bila dah nampak macam tu, dia terperanjat, automatik beremang semua bulu roma dia apa semua. Mulut dia terus automatik baca ayat-ayat Al-Quran mana yang terlintas dalam kepala. Dia pun lari. Asri pun lari lah. Dia tak peduli dah apa semua kan. Bacaan pun tak tahu betul ke tak betul dah. Dia pun lari. Bila dah sampai pertengahan di antara checkpoint ketiga dengan checkpoint keempat tu, dia pun berhenti. Dia sambung berjalan pula. Dia berjalan kaki balik kan. Dalam hati dia cakap, patutlah anjing-anjing tadi tak nak ikut aku kan. Lepas tu siap bagi warning lagi dekat aku kan. Rupa-rupanya dah ada yang menunggu aku dekat checkpoint ketiga tu. Asri cakap macam tu lah dalam hati dia. Lepas tu Asri kata, tak apalah kan, dia ada lagi checkpoint 3 lagi checkpoint dia kena pergi. Apalah, dia pun teruskan perjalanan dia. Lepas tu bila dah nak sampai ke checkpoint keempat tu, dia teringat pesan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pesan, engkau bila sampai dekat checkpoint keempat, kau kena berhati-hati. So Asri, dia mula-mula dia fikir macam sebab checkpoint keempat tu banyak kayu-kayu lama, tunggul-tunggul lama yang diorang agak bersepah dekat belakang tepi kilang tu. So Asri ni ingat berhati-hati dengan binatang berbisa, macam ular ke apa benda lah kan, takut keluar tiba-tiba daripada celahan-celahan kayu, tunggul-tunggul kayu tu semua. So Asri fikir macam tu dekat checkpoint keempat tu pada mulanya. Lepas tu tak apalah, Asri pun teruskan perjalanan. Elok lepas daripada lorong yang banyak tunggul tu, tiba-tiba Asri kena langgar dengan angin. Gitu kan. Angin yang agak kasar langgar dia. Lepas tu Asri tergamam. Malam ni tak ada pula rasa angin sepoi-sepoi bahasa kan. Tiba-tiba ada rasa angin yang keras langgar dia. Asri terus menggemang lagi lah. Dia terus rasa macam, takkan nak kena lagi ni kan. Tadi baru je kena kan. So Asri kata, tak apalah, dia pun teruskan baca dengan dia punya zikir dia apa benda semua, sambil dia menuju ke checkpoint keempat tu. Bila dia sampai je ke checkpoint keempat, dia pun kuncilah jam. Dia kunci jam. So setiap checkpoint tu dia macam kunci jam, macam dia punch dekat dia punya point dia tu kan. Lepas tu dia kunci jam. Elok dia nak melangkah je, dia dengar suara macam ada orang panggil nama dia tau. Ada orang panggil nama dia, Asri. Dia bukan macam nada yang macam Asri, bukan macam tu.
dia nada biasa, macam orang panggil kawan dia Asri macam tu kan. Lepas tu Asri ni pun sambil dia jalan, dia tak berhenti. Sambil dia jalan, dia tengoklah kiri kanan. Dia tengok kiri kanan kan, sambil dia pegang torchlight dia suluh. Tak ada orang kan. Jantung dia makin berdebar dah, makin laju dah berdebar jantung dia kan. Remang. Asri cakap, kena lagi aku ni kan. Elok dia melangkah je lagi 2-3 langkah, dengar lagi suara orang panggil nama dia. Jelas panggil nama dia, Asri. So Asri terus berhenti daripada langkah dia. Dia cakap dalam hati, ini betul ni, ada orang panggil aku ni kan. Asri tu fikirlah kot ada pekerja-pekerja foreigner yang kat situ panggil dia main-main ke apa kan. Dia pun pandanglah ke arah suara tu. Elok dia pandang je ke arah suara tu, belah kanan dia, dia nampak satu lembaga hitam tengah berdiri di tepi dia. Asri tak tahu sama ada kulit dia hitam ataupun dia berbulu hitam, tapi yang Asri pasti mata dia merah menyala, tengah pandang ke arah Asri dengan keadaan yang macam syak, tajam, tak bergerak. Pandang kan. Asri kata benda tu dengan dia sangat dekat. Kalau Asri tu angkat tangan macam ni, boleh kena kepala muka dia, boleh tampar dia kan. Automatik badan Asri menjadi lemah, sangat lembik. Kaki dia tak boleh nak melangkah, nak teruskan perjalanan tu. Jantung dia tak payah cakap lah, berdebar-debar, berpeluh-peluh kan. Dia nak melangkah tak boleh. Tapi nasib Asri baik, dia memang ada bawa satu kayu panjang macam tongkat. Asri gunakan kayu tu untuk dia melangkah. Dia macam support untuk melangkah kan, paksa diri dia untuk melangkah. Dia cuba melangkah. Elok dia berlintas bersebelahan betul-betul dengan benda tu, lembaga hitam bermata merah tu. Nafas dia dengar dekat telinga Asri sampai kena dekat muka Asri. Nafas kasar tu, nafas tu kan kena. Asri dia teruskan lagi baca ayat kursi, ayat Al-Quran, apa semua yang dia teringat, sambil dia nak cuba juga lawan. Lepas tu akhirnya sampai ke pertengahan antara checkpoint keempat dengan checkpoint kelima, barulah badan Asri jadi ringan balik. Tapi baju dia dah basah kuyup, peluh jantan semua dah keluar. Sambil menggigil-gigil, dia teruskan ke checkpoint kelima. Sampai ke checkpoint kelima, keadaan tenang. Asri rasa sangat-sangat macam dia lari 500 meter, dia rasa peluh dia kan. Lepas tu dia teruskan ke checkpoint ke-6, tak ada apa masalah. Lepas tu sampailah ke dia punya pos pertama dia kan. Sampai ke pos pertama Asri ni, kawan dia 2 orang kat situ adalah tunggu. So Asri pun hantarlah dia punya report tugas dia kan. Maksud dah settle checkpoint 6 checkpoint tu dah settle, dia kunci jam. Kawan dia tanyalah, kenapa engkau ni berpeluh-peluh, baju basah sampai macam ni kan. Lepas tu Asri pun cakap lah, dia kena gini. Cerita apa, Asri cerita semua daripada awal sampai habis. Dia cerita kat kawan-kawan dia kan. Apa yang Asri dapat feedback daripada kawan-kawan dia, mula Asri ingatkan macam kawan-kawan dia terkejut lah apa benda semua. Rupa-rupa dia, kawan-kawan dia cakap, itulah salam perkenalan, dia kata kan. Kawan-kawan dia tambah lagi, dia cakap, kita orang dah selalu kena sakat, dah selalu kena kacau dengan benda-benda tu, sampai dah biasa lah kan. Lepas tu Asri pun kata, oh ya ke kan, tak apalah. Okey. Selepas daripada kejadian malam tu, Asri dia tak berhenti kerja tau. Dia tak berhenti kerja apa semua, dia terus lagi bekerja kat situ. Tapi Alhamdulillah, Asri kata, selepas daripada peristiwa malam tu, dia dah tak nampak lagi benda-benda tu semua. Dia dah tak nampak. Cumanya adalah macam bunyi budak menangis, macam orang panggil-panggil dia kan. Masih ada lagi. Tapi Asri dah tahu. So dia buat tak reti, dia buat bodoh je, buat kerja dia macam biasa.
So far memang betul lah apa kawan-kawan dia kata. Malam tu memang malam salam perkenalan untuk Asri dengan benda-benda tu semua kan. So lepas tu memang dah tak nampak dah. Lepas tu berakhirlah kisah saudara Asri di sini. Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang sudi mendengar kisah saudara Asri ini, Ronda Kilang ini sampai habis. Sebelum saya habiskan rakaman ini, jangan lupa sesiapa yang ada cerita kisah seram untuk saya cover, boleh hubungi saya. Saya ada letakkan link di description. Hubungi saya untuk saya cover kisah seram anda semua. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.